المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Pagi ini kita bincangkan pelajaran tauhid, yaitu yang berhubung dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita terangkan pada bulan lalu. Hari ini kita sambung sedikit perbincangannya, yaitu yang dikehendaki dengan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diterangkan ialah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah, serta melihat kepada makhluk Allah. Dan mengenal itu mestilah dengan i'tiqad yang putus, yakni i'tiqad yang tidak ada ragu-ragu lagi. Tidak boleh teragak-ragak, tidak boleh waham atau syak atau zan, tetapi dia mesti ilmu, mengetahui. Sebab katanya derajat pengetahuan kita ni, kalau kita dah tahu sesuatu, kadang-kadang pengetahuan kita hanya dalam peringkat syak saja. Syak wasangka begitu. Ya. Dan kadang-kadang mula-mula sekali waham. Waham ini memang tak ada nilai lah. Lepas waham, syak. Lepas syak, zan. Lepas zan, ilmu. Tahu, mengetahui. Yakin, kita kata yakin. Yakin. Jadi waham, syak, zan, yakin. Ini peringkat-peringkat ilmu. Apakah ilmu kita atau pengetahuan kita pada satu perkara itu waham saja? Atau syak saja? Atau zan? Atau yakin? Kalau dalam tauhid, ini semua tak boleh pakai. Dalam tauhid, syak, waham, zan ni tak boleh pakai. Yang boleh dipakai yakin saja, mesti. Kalau misih, ragak-ragak, tak boleh. Tapi dalam bahagian lain boleh. Apa yang dikatakan waham tu? Waham tu kita kata agak-agak aja. Agak. Barangkali. Mungkin. Ini waham. Jadi kalau dalam tauhid yang mengenal Allah Ta'ala mesti mungkin atau waham boleh jadi apa semua, ini belum Islam lagi. Belum iman lagi. Barangkali Tuhan ada. Tak boleh. Tak percaya? Belum percaya? Sebab ini waham ini. Waham. Barangkali ada malaikat. Barangkali itu, barangkali ini, barangkali. Kalau barangkali belum lagi. Waham. Syak 50-50. Kemungkinan besar. Kita kata, ini syak. Ya? Tapi tak yakin lagi. Kemungkinan. Dia punya derajat tu katanya 50. Antara percaya dengan tidak. Antara betul dengan tak betul. 50%. Itu syak namanya. Lepas itu naik pada zan. Zan ni kuat sangkaan. Kuat sangkaan. Kemungkinan besar lah kita kata. Tadi kemungkinan aja. Yang itu mula-mula agak-agak. Ini kita cakap Melayu lah. Kalau boleh dipakai dalam bahasa Melayu, kalau ahli bahasa boleh terima ni. Yang waham kita bilang agak-agak. Yang syak kita bilang kemungkinan. Yang zan kita bilang besar kemungkinan. Ini ulama mengatakan dah kira 75%. Dah 75%. Yakin 100%. Jadi dalam tauhid mesti yakin. Mesti yakin.
Zan tak boleh pakai, syak lagi tak boleh pakai, dan waham jauh sekali. Macam mana contoh waham ni? Misalnya waham, kita kata ini ilmu waham aja, waham. Misalnya kita kata tempat ni ada budak main-main. Barangkali ada najis. Kita tak pernah nampak, kita tak pernah tengok, kita tak pernah agak aje lah. Agak. Ini waham. Tak pakai lah, kita tak pakai. Zan, waham dan syak tak boleh pakai langsung. Zan ni dipakai dalam fikih. Dalam ilmu fikih, zan boleh. Jadi kalau awak nak sembahyang, mengikut hukum, kalau nak sembahyang, mesti yakin waktu sembahyang sudah masuk. Kalau belum yakin waktu sembahyang masuk, awak tak boleh sembahyang. Tak sah mengerjakan sembahyang sebelum waktu. Tetapi ni awak tak yakin, awak zan 75% sangkaan awak bahawa waktu sudah masuk. Pasal apa tak yakin? Nak cari bukti-bukti yang meyakinkan tu tak dapat. Tapi berat sangkaan, kemungkinan besar dah masuk. Tengok pada keadaan cuaca misalnya, tengok pada kebiasaan kita atau sebagainya. Kita kata besar kemungkinan waktu dah masuk. Kita nak sembahyang. Boleh tak? Boleh. Kalau zan boleh. Dalam fikir boleh. Tapi lepas itu mu tengok. Kalau lepas kita sembahyang, ternyata kita sembahyang dalam waktu, bolehlah, sah. Tapi kalau ternyata kita sembahyang tidak dalam waktu, kita kena qada lah. Atau tak nyata kemudian, kita dah sembahyang dengan ijtihad kita dan besar kemungkinan waktu dah masuk, kita pun sembahyang kerana kita tak dapat nak yakin. Ada sebab-sebab. Kita pun sembahyang, lepas itu kita tak tahu lagi. Tak ada cerita lepas tu. Sah sembahyang kita kalau dengan zat. Tapi kalau dengan syak, main agak-agak saja atau kemungkinan, tak boleh. Mesti beratkan kepada yakin. Kemudian, dalam tauhid tak boleh lah. Zan tak boleh. Maknanya awak mesti yakin. Dan yakin tu pula ada darjat-darjatnya. Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Itu dia punya darjat ilmu tu. Yakin betul-betul. Ya. Jadi kita mesti yakin dengan i'tikad yang putus, iaitu jazm yang tidak teragak-ragak lagi dalam apa perkara pun, ya. Kiranya i'tikad kita tidak putus, seperti ada i'tikad syak atau zan atau waham, maka tidak dinamakan mengenal. Ya, kita tidak dikira mengenal kepada Allah, atau kita tidak dikira mempercayai perkara-perkara tauhid yang disuruh kita mempercayainya kalau kita tidak yakin betul. Jadi mesti yakin. Itu satu syarat. Mengenal Allah atau mengetahui sifat-sifat Allah mestilah dengan yakin. Yang kedua, muwafaqah atau bersetuju dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini yang dikira selamat. I'tikad dalam tauhid ini pun ada macam-macam i'tikad. I'tikad Mu'tazilah, i'tikad Jabariyah. Dan Mu'tazilah itu ada pula pecahan-pecahannya macam-macam. Mu'tazilah pun gitu juga. Atau i'tikad-i'tikad yang lain. Jangan kita beriktikad dengan i'tikad sembarangan dalam soal ini. I'tikad ahli sunnah wal jamaah. I'tikad ahli sunnah wal jamaah inilah yang diterima oleh majoriti ulama Islam. Diterima oleh kebanyakan ulama-ulama Islam dari zaman ke zaman. Kerana i'tikad ahli sunnah wal jamaah ini bertepatan dengan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan sesuai pula dengan akal fikiran manusia yang sehat, dan sesuai dengan tafsiran atau pegangan kebanyakan ulama, majoriti itu. Ya, sebab memanglah masing-masing orang yang beriktikad ni, orang yang berkepercayaan ni, walaupun dia tak masuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah, mereka pun ada dalil. Dalil yang mereka pakai itulah dalil yang dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah. Kerana kita Islam ini tak ada dalil lain melainkan kitabullah dan sunnah Rasulullah.
Quran dan hadis. Mu'tazilah pun Quran dan hadis. Mana-mana mazhab pun kalau dia tak terkeluar dari Islam, dia kata kita pakai Quran dan hadis. Semua pakai itu. Tapi tafsiran Quran dan hadis itu macam mana? Keterangan Al-Quran dan hadis itu macam mana? Amalan para sahabat macam mana? Bagaimana para sahabat Nabi memahamkan ayat itu? Sebab kita tak boleh fahamkan itu ikut cara kita sendiri. Atau kita fahamkan untuk sesuaikan dengan etikad kita. Jadi, fahaman yang selamat, fahaman ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang tanya apa buktinya fahaman ahli sunnah wal jamaah ni yang selamat? Kita kata buktinya ulama-ulama yang terbilang begitu ramai sekali masuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Dan Nabi SAW telah menerangkan bahawa umatku tidak bersepakat dalam perkara sesat. Jadi kalau kita tengok ramai ulama-ulama, orang-orang yang sudah diketahui ilmunya semua masuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah, maka kita tahulah ahli sunnah wal jamaah inilah jalan yang betul. Walaupun mereka itu ada bawa ayat-ayat yang bukan ahli sunnah wal jamaah, bawa ayat, bawa keterangan, bawa macam-macam, tapi tafsiran mereka itu berbeza. Walau macam mana pun hukuman yang terakhir terserah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tetapi Nabi dah tunjukkan kita mana jalan yang selamat, kita ikutlah jalan yang selamat tu. Itu terpulanglah. Misalnya sebagai contoh, perbezaan antara memahamkan ayat. Satu contoh yang saya bawa. Ya. Menurut ahli sunnah wal jamaah, bahawa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dalam surga di akhirat. Dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bila masuk syurga, satu daripada nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat Allah Taala dalam syurga ialah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Beberapa muka, kata Allah, ya, ini firman Allah, beberapa muka di hari itu berseri-seri dan akan melihat kepada Tuhan. Jadi dengan dalil ini ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Tuhan dapat dilihat di dalam syurga. Tetapi di dunia kita tak dapat lihat. Itu kita sudah bincangkan, ya. Kita mengenal Allah Taala dengan mengenal sifat-sifat, itu ada sebab-sebab yang kita tak dapat melihat dalam dunia ini. Tapi dalam syurga kita dapat melihat. Dalilnya ayat ini. Tetapi orang Mu'tazilah mengatakan tak dapat dilihat terus. Hatta dalam syurga pun tak dapat dilihat. Ini bukan pula bermakna mereka tak percaya. Mereka percaya. Tapi kenapa mereka kata tak dapat dilihat? Kerana ayat mengatakan la tudrikuhul absar. Dia tidak akan dapat dicapai dengan pandangan mata kamu. Yang ini mata kamu kalau nak tengok pada Tuhan tak dapat. Jadi bila-bila pun kita tak boleh tengok. Tapi ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan ni ayat Quran bilang kita boleh tengok. Itu mata tu kalau dalam dunia kita tak dapat melihat. Pasal mata kita mata dunia. Ini mata yang Tuhan beri dalam dunia ini sesuai untuk dunia. Untuk kehidupan. Dalam dunia. Oleh sebab itu dalam dunia sendiri ada perkara-perkara mata kita tak sanggup nak tengok. Kadang-kadang mata kita kalau tengok boleh jadi bahaya pula pada mata kita. Ada perkara-perkara ni dalam dunia ni. Tak boleh semua benda awak tengok. Sebab mata awak tu tak cukup kuat. Jadi tak dapat tengok dalam dunia. Tapi di akhirat boleh. Dalilnya ayat ini. Mereka kata tak boleh. Habis macam mana ni ayat? Tuhan kata ada beberapa muka yang akan melihat kepada Tuhan. Muka yang berseri-seri. Oh, dia kata tafsiran ayat ni begini. Itu saya kata semua pakai ayat. Tapi tafsirannya macam mana? Wujuhun yawma idzin nadhirah. Beberapa muka di hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya. Rabbiha maknanya Tuhan. Ila rabbiha. Kepada Tuhannya akan melihat nadhirah. Tetapi mereka kata itu bukan kepada Tuhannya, tetapi kepada Tuannya. Rabbi dengan Tuan pun boleh. Tuhan pun
Boleh, memang bahasanya begitu. Boleh pakai dua-dua. Tapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan ini maknanya Tuhan. Tapi mereka kata tidak, Tuhan. Jadi Tuhan itu macam mana? Orang itu akan lihat mukanya sendiri bagaimana berseri-seri. Itu takwilan mereka. Jadi kita kata ayatnya ada. Tetapi tafsirannya bagaimana? Keterangannya bagaimana? Itu perlu kita perhati kepada keterangan dan tafsiran ayat-ayat. Jadi kalau kita tidak mengikut tafsiran ahli sunnah wal jamaah yang ramai, maka kita mungkin terpesong. Walaupun itu mungkin tidak menjadi sebab terkeluar daripada agama, bukanlah kata kafir atau apa, tidak. Cuma etika itu rosak. Etika tak betul. Dan banyaklah perbincangan lagi tentang perbezaan, misalnya doa. Ya. Kita berdoa kepada Allah. Doa itu ibadah. Kita berdoa minta mengubah keadaan kita, mengubah nasib kita, panjang umur, sihat badan, murah rezeki dan sebagainya. Padahal timbul masalah, orang berkata, kan ini sudah tetap, rezeki sudah tetap, umur sudah tetap, buat berdoa lagi. Kita kata Nabi SAW mengajarkan kita supaya berdoa. Dan Nabi menyuruh kita berdoa. Dan Quran suruh berdoa. Dan Nabi pernah mendoakan seorang itu dengan banyak umur, murah rezeki, banyak anak dan sebagainya. Pernah. Jadi kita doa. Itu soal doa mengubah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan urusan kita. Kita tak boleh putuskan bahawa doa tak dapat nak mengubah. Kita tak boleh kata kalau tidak takkan Tuhan suruh kita doa. Sebab pada mereka kadang-kadang mereka kata dalam beberapa hal mereka kata doa itu tak dapat mengubah. Tetapi kita disuruh berdoa, doa itu ibadah saja. Doa itu ibadah. Maknanya mana yang Tuhan dah tetapkan, Tuhan tak akan ubah. Kita kata itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh menentukan Tuhan boleh ubah atau tak boleh ubah. Yang kita harap, kita mintalah kepada Tuhan. Itu terserah pada Tuhan. Kita memutuskan mesti boleh ubah atau tak boleh ubah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalau Tuhan nak ubah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan urusan kita. Jadi begitulah keterangan-keterangan yang kita kata ayat ada, hadis ada. Semua orang ikut Quran dan ikut hadis, tetapi tafsirannya bagaimana? Oleh sebab itu tafsiran yang diterima ialah tafsiran ulama-ulama yang kebanyakan, ulama-ulama yang terbesar, majoriti ulama dan sebagainya. Ya. Jadi ini semuanya perkara yang mesti kita fahamkan dan kita perhatikan. Jadi terutama dalam soal apa? Soal tauhid. Soal tauhid mesti ikut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, barulah dikira i'tiqad itu selamat. Ini yang paling penting sekali. Diharapkan supaya dapat keselamatan akhirat dengan mengikut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Maka tiada dinamakan mengenal jika i'tiqad itu tidak berbetulan dengan yang sebenar. Ada yang kata dia mengenal Allah Ta'ala, tapi dia terus keluar daripada agama Allah. Macam orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka kata kita kenal Allah. Tapi macam mana mereka kenal Allah? Mereka samakan Allah Ta'ala dengan makhluk, atau samakan makhluk dengan Allah. Mengenal macam mana? Kufur. Atau mereka kata mereka mengenal Allah, tak macam-macam cerita lagi mereka buat. Yang orang-orang yang agama sesat, yang terpesong ni tadi, ya. Ada buat gambar raja, ada buat macam-macam lagi. Ini semua terkeluar daripada yang kita. Macam mana mengenal Allah Ta'ala macam ni? Ya. Dan setelah kita beriktikad dengan i'tikad ahli sunnah wal jamaah, kita mestilah ada dalil. Ya. Dan dalil itu untuk menguatkan i'tikad kita. Supaya i'tikad kita itu tidak terus begitu saja melulu dengan tanpa dalil. Jadi dalil ni sekalipun dengan ijmali katanya, dengan secara ringkas. Apa dalil yang secara ringkas ini? Kita kata adanya Allah. Apa dalil adanya Allah? Adanya alam. Macam mana kamu kata adanya alam ini? Menjadi dalil adanya Allah kerana alam ciptaan Allah. Allah Ta'ala dah khabarkan dalam Al-Quran. Berapa banyak ayat menyuruh kita melihat langit, bumi, bulan dan matahari. Semuanya menerangkan bahawa ini ciptaan Allah. Pastilah ada Allah. Itu ijmal.
ringkas. Cukup. Kita tak dapat nak membincang panjang lebar pun tak apalah. Tapi i'tikad mesti putus, itu kita kata jazm. Jangan teragak-ragak, yakin betul. Dan ini saya kira tak ada susah lah bagi orang yang sudah percaya kepada agama ini. Senang, dia tahulah ini ciptaan Allah. Bukti-bukti keterangan yang nyata bahawa alam ni tak boleh jadi sendiri. Mustahil benda yang teratur dengan segala keterangan-keterangan yang diberikan pada kita. Langit dan bahagian-bahagiannya, bumi, bulan, matahari, pokok-pokok, manusia. Yang begitu teratur. Sudah tentulah ada Allah yang mencipta. Kalau kita masuk sebuah rumah, kita tengok ada berkakas-kakas yang dah teratur. Ya, kita tahulah, ini ada tuan rumahnya, ada orang yang dah mengatur. Begitulah alam ini. Ini secara ringkas. Ya. Baik, bagaimana kalau i'tikad tak ada dalil? Tak ada bincang dalil, tak tahu dalil dan sebagainya. Ini dinamakan taklid. Taklid ini ada perbincangan ulama dalam perkara. Boleh tak orang mengikut-ikut saja? Ya. Kalau orang kafir zaman dulu dia ikut kuat punya ikut. Tetapi yang diikut tu salah. Bila para nabi dan rasul datang berjumpa kaum-kaum di zaman itu, Nabi dan Rasul bertanya kepada kaum itu, apa pasal kamu menyembah selain daripada Allah? Apa bukti, apa keterangan kamu sembah ini? Mereka tak jawab. Mereka hanya mengatakan, kami dapati datuk nenek kami buat gini. Itu yang dinamakan taklid. Dan mereka cukup kuat pegang tu. Mereka tak mau tinggal. Mati pun tak apa, tak mau tinggal ini. Sebab datuk nenek sudah buat ni. Turun-temurun kita buat ni. Apa pasal buat? Itu kita tak tahu lah. Kita ikut je. Tapi kuat pula pegangannya tu. Tak boleh digoyang-goyang. Ini taklid. Ini katanya. Taklid. Jadi kalau taklid pada perkara yang batil, rosaklah. Habis lah. Tapi apa hal kalau taklid dengan perkara yang benar? Misalnya ada orang-orang Islam, kita tanya siapa Tuhan, dia kata Allah. Bagaimana itu saya tak tahu. Saya tahu Tuhan Allah. Itu saja yang dia tahu. Pasal apa? Ni datuk nenek kita semua dah bilang tak ada Tuhan melainkan Allah. Begitu aja. Dari segi teorinya sama lah macam dia orang. Dia orang kata kami dapati datuk nenek kami menyembah ni, kami pun menyembah ini. Yang ini satu golongan kata kami dapati datuk nenek kami mengatakan la ilaha illallah, kami pun katakan la ilaha illallah. Dua-dua taklid. Tapi kalau dari segi logik, bolehkah kita samakan taklid orang yang kedua ni dengan taklid orang yang pertama? Taklid orang yang mengatakan yang saya tahu la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Yang satu ni pula kata Tuhan ini yang dia nampak. Ini dua-dua taklid. Yang ini pun tak bawa dalil, yang ini pun tak bawa dalil. Dia ni memang tak ada dalil lah. Dalil apa dia nak bawa? Dia ni suruh kita bincang macam mana ini, itu, gini, dia tak tahu. Dia bilang ini semua saya tak tahu. Bincang-bincang saya tak tahu. Dalil saya tak tahu. Tapi saya turun-temurun kata la ilaha illallah. Cuba kita renung tidak. Sama tak ini. Dari segi teori sama. Ya, sama-sama berpegang. Tapi yang ini berpegang pada yang hak. La ilaha illallah. Yang ini pegang pada yang batil. Tentu tak sama. Ya, tentu tidak. Walaupun orang tu tak ada dalil, dia tak tahu dalil, dia tak bincang dalil, tapi dia kata aku yakin betul la ilaha illallah. Macam mana Allah? Itu untuk saya tanya lah. Aku tak tahu apa sifatnya. Aku pun tak tahu, tapi aku tahu la ilaha illallah. Ini semua yang ada kau tengok ni, ini bukan. Dia bilang sudah habis cerita. Itu pun dah ada juga keterangan, cuma dia tak dapat bincang lebih lagi. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalau taklid pada tauhid dengan taklid yang putus, ya, tak ada goyang, dan bertaklid pada perkara yang benar, itu mesti dikira selamat. Selamat, i'tikadnya betul. Cuma ada khilaf. Kenapa dia tak cari dalil? Kenapa dia tak tengok? Kenapa dia tak bincang untuk muatkan lagi? Kalau dia orang yang layak, yang ahli, yang boleh bincang, tak mau bincang, maknanya tak mau mencari dalil.
tak mau merhati dan sebagainya, menguatkan etikad, padahal dia boleh buat tu, maka kita kata ini orang cuai lah, maka dia berdosa. Tetapi kalau dia memang orang yang tidak berkebolehan, tak dosa lagi. Sebab tidak semua orang boleh bincang dia. Macamlah kita tengok orang-orang yang belajar sekitar 20. Dari zaman ke zaman banyak orang belajar wujud, tidak, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu, qadiran, kaunuhu, muridan, kaunuhu, aliman, kaunuhu, hayyan, kaunuhu, sami'an, kaunuhu, basiran, kaunuhu, mutakalliman. Ni semua orang hafal ni. Hafal 20 sifat Allah SWT. Lawannya pula 20 lagi hafal semua sekali. Tetapi mereka tak dapat nak bahas. Kalau kita ajak bahas apa dalil qidam, apa dalil baqa, bagaimana perbincangannya, apa kata ulama, apa kata ahli falsafah, apakah kesalahan-kesalahan yang salah tafsir dan sebagainya, dia kata ini saya tak tahu. Saya cuma ngafal saja. Dan saya tahu kaunuhu qadiran ini makna, qidam ini makna, tapi bincang-bincang yang lebih saya tak tahu. Ada banyak orang yang macam ini. Bukan semua yang belajar tu boleh bincang. Kadang-kadang dia boleh faham untuk diri dia sendiri. Dia nak fahamkan orang lain, tak dapat. Dan kadang-kadang dia sendiri punya fahaman pun mesti dangkal lagi, belum boleh faham. Tapi dia yakin. Itulah ulama mengatakan kalau dia bukan ahli untuk mencari-cari dalil, bukan ahli untuk membincang-bincang, sebab akal fikiran manusia ni tak sama. Ya. Ada orang boleh memahami dan tak boleh memahamkan orang lain. Ada. Banyak orang begitu. Dia sendiri boleh faham, tapi nak fahamkan orang lain, tak dapat. Nak terangkan, tak dapat. Dia faham, bila kita tanya, dia tak boleh jawab. Tapi bukan dia tak faham. Ini bahagian-bahagian manusia. Kerana barangkali kurang latihan, atau dia tidak, kemampuan fikiran dia tak sampai ke situ, itu kita, katakan ini orang-orang, ya, boleh bertaklid, ya. Tapi dengan syarat taklidnya betul. Yang sebenarnya orang-orang ahli kitab, mereka semua taklid. Dan mereka tak ada bincang pun. Yang mereka bincang pun dalam perkara-perkara yang sudah memang ada kesilapan keterangan, tapi mereka kata kita punya kepercayaan macam ini. Ya. Untuk menentukan 1-3-1 etikad mereka tu sampai hari ini pun belum putus. Sampai hari ini mereka sama mereka pun tak putus itu. Cuma mereka kata kita punya etikad macam ni. Sudah, diam-diam saja. Ya. Sampai sekarang tak ada keputusan, tak ada keterangan. Begitulah etikad kita. Ini rahsia katanya. Macam itu taklid. Tapi taklid pada yang salah, naudzubillah. Sedangkan Allah SWT terang mengatakan qul huwallahu ahad. Adapun etikad yang tiada putus atau tiada muafakat dengan yang sebenar. Etikad tidak putus. Maknanya etikad tak putus dalam istilah tauhid itu etikad yang teragak-ragak. Mesti samar-samar. Mesti syak. Mesti zan. Ya. Tak pakai itu. Ittifaq ulama menghukumkan ini orang belum beretikad. Belum Islam. Belum yakin. Jadi bila belum Islam, belum yakin, belum beretika yang betul, kafir lah. Belum Islam lagi. Kalau etika tak putus, teragak-agak. Misalnya kalau ada orang Islam, kita tanya ini macam mana malaikat, entahlah ada ke tidak ke, saya tak pernah nampak ni, kata dia, kafir lah ni orang. Padahal Quran dah kabarkan semua, dah ceritakan semua sekali, tak nampak pun nak mesti etika, betul. Ni yakin rukun ni mana? Jadi mana yang sudah dikatakan dalam Al-Quran, dikatakan dalam hadis dan sudah menjadi keterangan yang nyata, tak boleh lagi teragak-ragak. Atau tak muafakat yang sebenar. Dia beretikad, etikadnya putus, tapi dalam perkara yang salah. Inilah macam etikad setengah-setengah orang pada agama yang salah, pada agama yang sesat. Ya? Kita tengok ni orang yang mengajar yang bukan-bukan ni, etikad orang-orangnya tu putus pada guru ni. Jazam dia. Kita cakap macam mana pun tak ada. Ini semua salah. Ini yang kita betul. Salah ni, salah. Kita tak boleh terima. Etikad dia dah putus, ada yang batal. Apa kita nak buat? Padahal kita kata awak punya orang yang etikad macam ni berapa? 10 orang aja, 12 orang aja dari kumpulan tadi. Takkanlah ni semua orang Islam yang banyak ni semua kafir, dia 12 orang yang betul Islam. Macam mana gaya? Tapi dia kata betul. Kita yang Islam, jadi semua habis.
neraka semua itu dia. Apa kita nak buat? Iktikad dia putus tu perkara yang salah. Susahlah kita nak cakap. Jadi kafir orang. Ya, kalau sekiranya dia iktikad tak benar, ya, tidak muafakat dengan sunnah atau teragak-agak. Dan iktikad orang yang bertaklid, yakni dia bertaklid, ya, bersalah-salahan ulama, ya, yakni ada khilaf. Mengikut qaul yang muhtamad, orang yang bertaklid itu tidak dihukumkan kafir jika taklidnya putus dalam perkara yang benar. Macam saya katakan tadi, dia tahu Allah Tuhan, la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, tetapi dia tak tahu dalil-dalil keterangan semua, dia tak tahu, tapi dia yakin betul. Ini orang mengikut qaul yang muhtamad adalah orang ini dihukumkan Islam, tetapi dia dikira berdosa kerana tidak belajar, kiranya dia boleh belajar. Kiranya dia boleh faham keterangan, membaca Al-Quran, belajar Tauhid. Dia tak belajar, berdosalah dia. Kenapa berdosa? Kerana mengetahui dengan yakin berdasarkan ilmu pengetahuan ini adalah disuruh dalam agama. Ya, tiap-tiap perkara dalam agama itu mesti dengan ilmu yang dituntut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi fa'lam, ketahuilah itu maknanya carilah dalil-dalilnya, keterangan-keterangannya. Sebab itu Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang wujudnya Allah Ta'ala supaya kita dapat memahamkan betul-betul. Misalnya firman Allah Ta'ala, "Wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim." Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Apa maksudnya ni? Jadi kalau awak orang yang boleh faham, fahamkanlah ayat ni. Carilah tafsirannya, carilah keterangannya. Allah Ta'ala dah kata wal awal, dia yang awal. Kalau kita tak belajar, tak menuntut, kita kata dia yang awal ni macam mana? Apa maksud dia yang awal? Keterangan menerangkan dia yang awal, maknanya tak ada sesuatu yang sebelum. Dia sudah memang ada. Itulah sifat qidam Allah Subhanahu wa taala. Sudah memang ada, sedia ada. Tak ada permulaan. Tak ada permulaan. Huwal awal. Tak ada permulaan. Tak macam kita. Kita ada permulaan. Kita dari ibu bapa dari ibu bapa, dan terus menerus sampai dari Adam. Adam dari tanah, dan tanah ciptaan Allah. Allah Ta'ala ciptakan Adam dari tanah. Allah wal awal. Tak ada permulaan bagi Allah. Jangan ditanya lagi lebih dari itu. Sebab kalau awak tanya lebih dari itu, banyak pula ceritanya lagi. Padahal cerita itu semua cerita tak betul. Dan Tuhan dah kata wal awal. Dia yang awal, tak ada permulaan bagi. Wal akhir, dia yang akhir. Maksud dia yang akhir, tak ada kesudahan. Tak ada akhirnya. Itu tafsirannya. Wal zahir, dia yang zahir. Ini dia yang zahir ni ada dua tafsiran. Satu tafsiran mengatakan dia yang zahir, maknanya nyata. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala nyata. Keterangan-keterangan adanya Allah Ta'ala nyata. Nyata macam mana? Lihat pada makhluk. Lihat pada alam sekeliling. Lihat pada diri kamu. Fikir, tengok, adakah kamu jadi begitu saja? Jadi sendiri? Bukankah Allah Ta'ala yang cipta? Dan sebagainya. Itu dalil. Jadi, bila kita dah bincang dalil, kita nampaklah zahir, terang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu yang kita dapat. Tapi ilmu yang kita dapat ni ilmu yang kita sudah selidik, yang kita sudah perhati, yang kita sudah tengok. Jadi ini dikatakan dengan ilmu wal-zahir. Tapi ada pula tafsiran mengatakan az-zahir, dia yang zahir, maknanya dia mengetahui perkara-perkara yang zahir. Itu satu tafsiran pula, mengetahui perkara-perkara yang zahir. Wal batin, dia yang batin. Apa maksud batin? Tak kelihatan zat Allah Subhanahu wa taala. Tak nampak zatnya.
Itu satu daripada kebesaran Allah. Ya, satu daripada kebesaran Allah. Allah yang maha besar, ya, yang maha agung, yang cipta langit dan bumi, bulan dan matahari dan segala-galanya. Dan Allah kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi kita tak dapat lihat. Macam mana lemahnya kita dan kebesaran Allah, ya. Sebab ada orang kata juga kalau dah besar macam itu tak dapat dilihat macam mana. Biasanya benda yang besar ni semua mudah dilihat, nampak. Tapi ini Tuhan kata engkau tak boleh nampak. La tudrikul absar. Itu satu daripada hikmat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Batin. Tapi ada tafsir mengatakan batin itu artinya Tuhan mengetahui segala yang batin. Itu dua-dua tafsiran boleh pakai. Apa sahaja datang perkataan mengetahui ini sebab di ujung ayat kata wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Taala mengetahui segala sesuatu. Jadi ini keterangan. Jadi keterangan-keterangan yang macam ini, dalil-dalil yang macam ini, bahasan-bahasan yang macam ini, boleh tak kita bincang? Kalau orang tu boleh bincang, boleh belajar, boleh tengok, boleh lihat dan dia dapat menguatkan lagi i'tikadnya, maka wajib dia buat. Supaya i'tikad dia tambah kuat. Bila tambah kuat i'tikad, tambah cinta kepada Allah. Ya. Sebab bila dah kuat i'tikad, kita dah kenal pada Allah Taala, kita tambah cinta lah. Setakat mana kenalnya kita kepada Allah Taala, setakat itu kecintaan kita kepada Allah. Dan bila kita dah cinta pada Allah, senanglah kita buat ibadat. Kita berkhidmat, kita berbakti, kita menyembah kepada Tuhan yang kita sudah kenal. Itu untuk. Dan bila kita sudah kenal kepada Allah Ta'ala, tambahlah takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah cinta dan tambah takut. Tak berani nak buat perkara-perkara yang salah. Dan senang buat perkara-perkara yang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita dapati para anbiya dan mursalin, para nabi-nabi dan rasul-rasul, bagaimana ibadat mereka kepada Allah. Kerana kenal mereka kepada Allah Ta'ala itu berbeza dengan yang lain. Begitu juga orang yang telah sampai kepada derajat wali Allah, awliya Allah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ilmu mereka, kenal mereka kepada Allah. Jadi dengan kenal tambah cinta, tambah takut, tambah kuat buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sampailah kita kepada derajat yang Nabi kata al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang dikatakan ihsan itu kau menyembah kepada Allah Ta'ala macam kau melihat kepada Allah. Kau sudah sampai derajat lihat kepada Allah? Belum sampai. Baiklah, kalau belum sampai fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tak dapat melihat dia, dia melihat engkau. Jadi penglihatan yang Nabi kata engkau seolah-olah engkau melihat. Janganlah ditafsirkan melihat dengan mata kepala. Sebab kita sudah ada dalil melihat dengan mata kepala itu tak boleh. Ya tidak? Jadi melihat dengan apa? Dengan ilmu yang ada pada kita, dengan mata hati kita. Kita tengok makhluk ini semua kita nampak. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala-galanya. Ya? Ini ilmu yang datang pada kita. Baik. Macam mana kita nak dapatkan ilmu ni? Macam mana nak dapatkan ilmu ni? Kita dah belajar ni. Banyak orang dah banyak kitab baca. Ya? Macam-macam kitab dia dah baca. Tapi dia punya ibadah, dia punya perasaan, dia punya ilmu, dia punya keyakinan tak berubah. Macam tu juga. Boleh goyang-goyang lagi. Ya? Macam mana kita sudah menuntut untuk dapatkan ini khasyah pada Tuhan, untuk dapatkan supaya kita ada rasa cinta dan senang untuk beribadah kepada Tuhan, cinta kepada Allah dan sebagainya. Dengan amal. Ini peranan amal. Mana ilmu yang dapat? Amal. Buat, nanti datang itu, datang. Ini tak ada kata apa kitab-kitab nak baca tak salah. Amal saja, amal. Kemudian amal, baca Quran. Tengok ayat-ayat Allah. Ya. Datangkan perasaan bagaimana ini ayat. Subhanallah, Maha Suci Tuhan. Lihat pada langit, bumi, bulan, matahari, ciptaan Allah. Baca kitab, nak dapatkan ilmu. Amal. Amal ini akan dapat mendatangkan bagi awak khasyah, takut. Mula-mula itu tidaklah, tapi banyak amal. Banyak amal.
Amal mesti dengan ilmu. Amal tanpa ilmu tak boleh lah. Dan orang-orang yang sampai kepada derajat yang tinggi itu dengan apa? Dengan beramal. Amal dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan ada syarat lagi lah. Bila dengan ilmu tu amal mesti ikhlas lillahi ta'ala. Kerana Allah. Itu semua kita nak belajar. Oleh sebab itu belajar tauhid. Belajar tauhid. Nak menguatkan i'tikad. Ya. Belajar fikir. Nak beramal ibadah. Dengan beramal ibadah tanpa dekat kepada Allah. Tanpa dekat. Tambah Allah Ta'ala berikan cahaya-cahaya keimanan. Dan tambah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ya, belajar tasawuf. Apa belajar tasawuf? Belajar penyakit-penyakit yang takut boleh merosakkan amal kita. Ya. Ya. Itulah sebab orang ahli tarikat ni dia mementingkan amal. Ahli tarikat mesti banyak amal. Buat itu, buat ini, baca itu, baca ini, bangun malam itu, ini semua. Tujuannya apa? Nak mendapatkan itu. Apa? Perasaan, rasa cinta kepada Allah. Dan nak dapat sesuatu pemberian dari Allah. Ilmu dari Allah. Ya, ilmu apa? Ilmu pemberian Allah. Itu memang betul. Tetapi jangan salah faham. Dalam satu segi kita beramal, tapi tujuan kita jangan salah. Tujuan jangan terpesong. Kalau terpesong tujuan ini, tak dapatlah. Jadi apa terpesong tujuan itu macam mana? Kita beramal kerana dunia. Ini tak boleh. Kalau dunia macam mana? Supaya kita nak dikenal orang sebagai ahli sufi. Dikenal sebagai wali Allah. Kita mahu orang kenal kita. Orang sanjung kita. Orang hormat kita. Atau kita beramal nak dapatkan perbuatan-perbuatan keramat. Macam mana supaya kita dapat buat sesuatu yang luar biasa. Orang pun nampak kita punya keluar biasaan. Maka orang pun hormat kita. Orang pun sanjung kita. Orang kata ini wali Allah. Dikunjungi orang pulang balik, pergi gitu, gini semua sekali. Kalau inilah tujuan, tak sampai. Pasal ini sudah kira tujuan dunia. Bukan tujuan keakhiratan. Nak dikirakan wali-wali Allah itu yang sebenarnya wali-wali Allah tak mau dikenal orang. Supaya dia dengan Tuhan saja. Biarlah orang kenal dia sebagai apa, siapa pun tak kira. Tapi dia dengan Tuhan, hubungan ada. Jadi kita mesti memperbetulkan ini. Oleh sebab itu kita selalu patutnya orang-orang yang memimpin ini semua mesti nasihat kepada murid. Kamu beramal untuk siapa? Apa tujuan kamu beramal? Itu penting. Sebab dari segi kaedah pendidikan, ya, diterangkan apa saja kita nak buat, apa tujuan. Ini banyak orang buat perkara dia tak tahu tujuan. Pasal apa engkau buat ni? Tak tahu main buat aja. Tak sampai lah. Sebab bila kita buat ada tujuan, kita akan mencapai tujuan tu. Akan mencapai tujuan. Tapi kita tak tahu tujuan. Awak datang sini belajar tujuan apa? Datang aja lah. Orang ramai datang, kita datang aja lah. Apa duduk? Pada duduk rumah satu hari kita datang. Tak ada tujuan lah ni. Ya? Tak ada tujuan. Jadi tujuan setakat itu. Datang saja lah. Dengar, tak dengar, faham, tak apalah. Janji datang. Tujuan dah sampai. Tujuan datang aja. Ada orang macam tu kan? Yalah. Tujuan datang. Jadi ini Tuhan kata, tiap-tiap amal dengan niat. Dan awak hanya dapat setakat apa yang awak niat. Itu. Awak niat cuma datang. Aja datang. Janji datang. Datanglah. Dapat tujuan datang. Faham tak kira. Ada orang datang tujuannya apa? Nak datang, nak dengar, nak ambil, nak beramal. Alhamdulillah. Beramal lah. Nanti sampai tujuan. Dan terpulang. Ada orang pula datang, saya datang apa? Saya dah tahu. Saya dah belajar ni, dah dulu dah dengar. Tapi datang ini nak mengambil berkat majlis ilmu. Misalnya. Ada orang datang macam tu. Dia datang nak menghadiri majlis. Sebab menghadiri majlis ilmu ni lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ada setengah ulama mengatakan. Dan ada riwayat, itu katanya ada riwayat dari Nabi. Ataupun lebih baik dari semayang 1000 atau 100 rakaat. Menghadiri majlis ilmu. Dia kata saya datang untuk menghadiri majlis ilmu. Pahalanya besar. Dapatlah tujuan. Tapi orang ini dia kata saya sudah beramal. Saya sudah tahu apa yang dicakapkan itu sudah tahu. Tapi saya mau lebih lagi berkat ilmu ni. Alhamdulillah. Jadi masing-masing tengok tujuan. Tujuan penting. Jadi dalam beramal, apa tujuan? Dan tentulah orang Islam patutnya beramal tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan utama.
Jadi kalau ahli-ahli sufi memimpin murid-muridnya supaya beramal banyak-banyak, tujuannya apa? Untuk kau dapatkan rasa cinta kepada ibadah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang patut kita dapatkan daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Jadi orang yang boleh mempelajari dengan cara detail, dengan cara tafsir, dengan tahu dalil-dalil dan sebagainya, dia boleh belajar begitu, kemudian dia boleh menguatkan etikad dia tak buat, berdosa lah dia. Jadi maksudnya, awak boleh membuat macam-macam perkara dalam dunia untuk kebaikan kehidupan awak. Kenapa awak tak boleh buat perkara-perkara yang menguatkan dan membaiki keadaan etikad dan itu yang kita katakan tadi, ada orang boleh sampai kepada derajat mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan diberi oleh Allah. Oleh sebab itu kita disuruh baca ayat-ayat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, peredaran malam dan siang, ayatin liulil albab, adalah tanda-tanda, ayat-ayat, keterangan-keterangan bagi orang-orang yang punya akal. Siapa orang yang punya akal? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu menyebut nama Allah. Ini orang yang punya akal. Allah Ta'ala kata, yang punya hati, yang boleh memahami, ulil albab, alladzina yadhkuruna Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah, qiyaman, masa berdiri, wa qu'udan, masa duduk, wa ala junubihim, masa mereka baring, tetap ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir pada kejadian langit dan bumi. Apa kata mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidak sia-sia Engkau jadikan itu. Subhanaka faqina 'adzabannar, maha suci Engkau, selamatkanlah kami daripada api neraka. Ini semua doa orang-orang yang beriman kepada Allah, menambahkan ilmu. Jadi kita kalau lihat langit, lihat bumi, lihat alam, lihat matahari, lihat apa semua, kita ingat pada ciptaan. Ini ciptaan Allah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ni dalam khabar kita dengar pada berapa bulan lagi? Pada 12 hari bulan Rabiul Awal ke 11 Rabiul Awal, pada hari Khamis, hari Jumaat, yang dia kata ini 3 planet ni berada dalam satu garis. Satu garis. Planet apa tu? Zuhal apa tu? Saya terlupa. Atarik. Satu garis dengan matahari. Itu hanya berlaku barangkali 30 tahun atau 40 tahun sekali. Dinasihatkan pada orang yang nak tengok, jangan tengok atas pada hari itu. Jangan cuba nak tengok tu dengan mata kepala atau dengan sebarang-sebarangan, boleh buta mata itu. Kalau nak tengok, pergi ke Science Center sana dan tengok, ada alat yang sediakan, tengok dari situ, boleh nampak satu garis. Bagi orang ahli saintis, dia bincang apa pasal satu garis begitu gini benar semua sekali. Bagi kita ingat, subhanallah, maha suci Allah Ta'ala, ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia Engkau jadikan ini ya Allah. Tak apa rahsianya kita tak tahulah. Subhanaka faqina 'adzabannar, ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Maknanya ini semuanya peringatan bagi kita. Saya ingat pula kita kata kalau kau tengok saja begitu, boleh buta mata. Boleh buta mata. Maknanya mata kita tak kuat. Kita dibekalkan oleh Allah Ta'ala untuk melihat kepada sesuatu yang terhad. Hari ini pula kita nak melihat pada Tuhan, tak sampai. Sebab ada beberapa dinding daripada cahaya yang kita tak dapat nak menembusi. Salangkan cahaya itu saja kita belum dapat tembusi. Subhanallah. Jadi ini semua ciptaan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda manatnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in bahij tafsiratan wa dzikra li kulli 'abdin munib. Tidak akan mereka lihat, kata Allah Ta'ala, langit bagaimana kami tegakkan atas mereka, kami bina.
Dan tidak ada sesuatu yang kamu nampak pecah-pecah atau sebagainya. Malaha min furuj. Wal arda madadnaha. Dan bumi kami bentang, kata Allah. Wa alqaina fiha rawasiya. Kami letakkan bukit-bukit atas bumi itu. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Kami tumbuhkan di bumi itu daripada pasangan pokok-pokok yang begitu indah. Tabsiratan wa dzikra. Ini dia. Tabsiratan wa dzikra. Satu perkara yang boleh dilihat, peringatan kepada likulli 'abdin munib, bagi hamba-hamba yang mau rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita orang Islam, lihat langit, lihat bumi, lihat bulan, lihat matahari, kita pelajarilah sains ni, pelajari sains, pelajari apa saja ilmu-ilmu ni, tapi untuk menguatkan keterangan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, nambah ilmu kita. Oleh sebab itu ulama mengatakan tafsiran ayat firman Allah taala, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala daripada hamba-hambanya ialah yang ulama. Ya, ulama. Tetapi ulama yang dimaksudkan di sini ialah ulama yang memikirkan keadaan-keadaan yang ada dalam dunia ni pada keseluruhannya. Maknanya melihat langit, melihat bumi, melihat bulan, melihat matahari dan sebagainya. Pendeknya ulama bil Quran. Ulama dengan Al-Quran. Maknanya dia baca Quran, dia tengok apa kata Quran, dia perhatikan. Kalau Quran suruh tengok langit, tengok bumi, tengok bulan, tengok matahari, tengok apa semua. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan diri, menguatkan iman kepada Allah Ta'ala. Nanti datang takut. Yakhshallah, khasyatullah. Takut pada Allah. Oleh sebab itu katanya orang yang kenal pada Allah Ta'ala dalam soal tauhid, mentauhidkan Allah, melihat kepada kejadian alam, ingat kepada ketuhanan Allah yang Maha Esa dengan segala sifat kebesarannya, dia dapat dua. Tambah cinta dan takut. Jadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia punya faedah. Jadi ini kita cakap orang taklid tadi ya. Jadi kalau dia boleh mengkaji, boleh belajar, boleh mengetahui, boleh membincang, dia tak buat, dia berdosa. Tapi tak kafir lah kalau etikat dia tak salah. Cuma dia tak nak belajar. Maknanya tak nak meluaskan. Bukan tak belajar terus jadi jahil. Tidaklah tak meluaskan. Tidak berbincang. Kiranya tidak terdaya mendirikan dalil, kemudian daripada telah belajar, sebab bodohnya, maka tidaklah dihukumkan derhaka. Kalau dia tak dapat nak memahamkan dalil-dalil, tak sampai fikirannya, tapi dia tak belajar, tak dosa. Tidak dosa. Jadi awak, dia kata di sini dengan sebab bodohnya ini, katanya, ya, maknanya dia fikirannya tak kuat. Dah datang belajar, tak apalah, itu baguslah. Maknanya awak dah usaha, dah ikhtiar, tapi ikhtiar awak setakat itu. Tapi kalau tak datang belajar, tak boleh. Apa pasal kita kata kalau tak datang belajar tak boleh? Kenapa? Kerana awak mana tahu awak bodoh ke tak bodoh ke awak tak pernah belajar. Macam mana orang tu boleh tahu aku ni tak boleh faham? Tapi kau dah pernah belajar belum? Tak pernah. Macam mana kau bilang kau tak boleh faham? Belajarlah. Datanglah. Boleh faham ke tak boleh? Ya. Ada juga orang sekarang, dia kata saya ni dah belajar, banyak belajar agama, tapi tak faham-faham, saya tak boleh faham, ini agama susah. Awak tengoklah. Awak belajar kat sini tak faham belajar tempat lain, tengoklah. Perhatilah. Barangkali awak belajar satu tempat, guru tu tak dapat nak memahamkan, barangkali susah fahaman dia, awak susah nak ikut, cari guru yang lebih senang misalnya. Ya, belajar. Atau awak belajar masuk pelajaran yang dah tinggi-tinggi begitu dah. Kemudian awak ni asal usul tak tahu, dasar tak tahu, masuk dalam perkara-perkara tinggi. Itu awak tak faham. Awak tak pernah belajar apa-apa, tahu-tahu pergi masuk kelas orang belajar law, belajar undang-undang. Wah, ini awak kata apa ilmu? Aku tak faham satu benda pun. Apa dia cakap? Kau tak ada dasar, tak ada asas, tak ada apa. Kau pergi masuk di tempat belajar undang-undang, orang bincang tinggi-tinggi. Kau pergi belajar tempat lain lah. Sesuaikan dengan keadaan. Dan orang yang dah pandai-pandai pula, dia datang belajar kat sini, dia tengok ni cerita semua permulaan. Dia bilang ni susah buat apa? Aku dah tahu ni semua. Pergi tempat yang tinggi lah. Pergi bincang dengan ulama-ulama besar sana, kebahas apa semua. Boleh. Tak ada apa-apa. Tambahkan ilmu. Jadi awak sini mesti tengok kedudukan. Jadi awak kalau tak belajar, ini manusia kalau tak belajar, dia tak tahu dia boleh belajar atau tak boleh. Banyak orang tak belajar, kemudian dia bilang tak faham. Kau tak pernah belajar. Kau tak pernah baca kitab. Tak pernah dengar. Macam mana awak bilang awak tak boleh faham?
Tapi kalau dah memang awak dah belajar, yang rendah pun dah belajar, yang tinggi pun dah belajar, dah macam-macam tapi tak faham-faham. Sudah taklid je lah. Ikut orang tunjuk, ini macam, ini macam, ini macam. Ikut. Dan ada orang suka nak ikut. Dia tak suka penatkan otak dia. Dia main, kita ikut sudah, buat apa kita nak susah-susah? Dia kata. Jadi orang yang tak mau menatkan otak ni, rugi. Pasal apa? Dia kata kita punya otak ni macam jam. Ini kata ulama lah macam jam. Jam tu ada dia punya minyak dia lah. Kalau kita tak jalankan dia, kita simpan aja tak bergerak, dia boleh jadi rosak. Rosak dia, rosak. Beku. Rosak lah. Tapi kalau kita pakai selalu, dia bergerak. Oleh sebab itu, ini ialah kita buat contoh aja lah. Saya kenal dengan seorang tua lah. Sama-sama pergi haji dulu tahun 74. Orang baik. Ya. Cerita-cerita pasal jam ni. Dia driver. Dia bilang, Ustaz, saya kasih tahu Ustaz pasal jam ni. Senang je. Ya. Saya ni driver bawa taukid jam lah. Dia kata ini taukid beritahu pada dia, engkau kalau nak beli jam, kau jangan tengok apa mark ke apa cap pun tak kira, dia bilang. Bila kau beli jam tu, ini tak tahulah sekarang beli jam ni automatik sebenarnya. Dulu jam pakai apa? Dia kunci lah. Ni kalau ada orang mengantuk-ngantuk boleh ini sikit lah, ni cerita jam. Dia kata kalau nak beli jam, bila awak tunjuk ini jam saya mau beli, dia ambil, jangan suruh dia kunci. Jangan suruh dia apa? Dia kunci. Awak ambil, awak kunci. Kalau awak kunci sekali aja, awak isi sekali aja, dah jalan jarumnya, belilah. Itu bagus. Itu bagus. Beli. Tapi kalau awak kunci, dia belum jalan lagi sampai lama boleh jalan, jangan beli dia. Itu tak guna macam ni. Pasal dia beri minyak kat dalam sudah apa? Sudah beku. Nanti awak pakai rosak. Ini petua ni. Daripada kita dapat ni daripada orang yang mengetahui lah. Dia mengetahui pasal jam ni. Dia tahu. Dan kalau dia dah pusing, awak tengok berapa kali dia pusing. Kalau dia tekan belum jalan dah lama, dia tekan ini dia. Tak susah cari yang lain. Ini tak guna. Pasal apa? Ini jam ni dia bilang dia pakai minyak sudah apa. Kita punya fikiran pun gitu. Kalau kita biasa baca kitab, biasa mendengar, biasa bincang, biasa itu, nanti otak kita berjalan. Tapi kalau kita lembab, tak ada bincang, tak ada apa, semua main diam saja begitu, tak pernah baca, otak kita lemah. Jadi ini perlu. Oleh sebab itu ulama-ulama tidak pernah berhenti daripada membincang, membaca, mendengar, supaya kita punya fikiran ini terus boleh berjalan. Apa makna taklid? Iaitu menerima perkataan orang lain dengan tidak mengetahuikan dalil dan keterangan. Maka taklid itu terbagi pada dua bahagian. Katanya taklid jazmi, taklid yang jazm, yang kuat betul, ya. Dia taklid betul-betul, terlekat betul di mata hati dia dengan teguh dan kuat, serta tidak akan berubah atau berbalik semula jika maka sekalipun katanya orang yang diikuti itu berbalik. Misalnya dia bertaklid kepada satu orang, dia cukup pegang dengan orang tu, tetapi orang tu terbalik. Orang tu pula bertukar fikiran, dia tak tukar. Dia kata kau tukar pun tak apa, aku tetap dengan aku yang aku taklid ni. Ini orang taklid tu. Tapi kalau dia boleh bertukar, orang tu bertukar, dia boleh bertukar juga, tak betul. Tak taklid betul. Tak taklid betul. Jadi itu taklid yang betul. Bertukarlah orang yang dia taklid yang dia ikuti, tapi dia tetap tak tukar. Ya. Jadi orang yang macam ini menurut ahli sunnah wal jamaah sah dia punya kepercayaan, sah dia punya iman, ya. Ya, kerana dia taklid jazm, ya. Tapi taklid yang tidak jazm ini tidak betul dan tidaklah diterima imannya. Jadi maknanya kalau orang boleh terbalik, dia pun terbalik, dia lekas terbalik begitu, ya.
Atau kalau ada orang kecohkan dia, orang timbulkan masalah, dia punya etikat pun rosak, maka kita kata ini orang etikat ni tak betul. Dia mesti belajar mengetahui betul-betul. Walau macam mana pun, ya, etikat orang yang bertaklid ni ada bahayanya. Kalau awak tak menuntut, bahaya. Boleh rosak. Ini orang kata sekarang orang yang bertukar agama, bertukar kepercayaan, masuk macam-macam agama, pasal dia tak pernah menuntut tu. Dia tak ada asas langsung. Kemudian dia dengar perkara-perkara yang macam ini yang baru, sesuai pula dengan fikiran dia, dia pun terus terima lah. Terima pula perkara yang salah. Ini bahayanya ni. Jadi inilah katanya bahayanya. Dari itu hendaklah kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu aqaidul iman, iaitu ilmu-ilmu kepercayaan, etikat kita, terutama rukun iman yang 6. Ini paling mustahak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada Rasul, iman kepada takdir Allah. Ini mesti jazm. Mesti apa? Jazm. Mesti putus etikat dalam kahwin. Pada dasar dan pokoknya. Ya. Kecuali barangkali ada perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang memang ada khilaf antara ulama itu, maka itu ada masalah lah, tak ada apa-apa. Ini perkara pokok. Oleh sebab itu, ikhtilaf pada pokok ni berbahaya. Dan oleh sebab itu dikatakan juga tauhid ni semua usuluddin, pokok agama. Jadi itulah, ya, kita menuntut dan kita nak tambah ilmu kita dengan kita belajar, kemudian kita beramal, kemudian kita memerhatikan, dapat kuatkan etikat dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sampai sini pelajaran kita. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya.